Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنزل من السماء ماء طهورا صدق الله العظيم. Maksudnya, dan kami telah turunkan dari langit air yang suci. Surat Al-Furqan ayat 48. Amma ba'. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, marilah kita terus menzahirkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bersiaran lagi melalui alam maya dalam program kuliah maghrib daripada Masjid Sultan Idris Shah Kedua, Masjid Negeri. Hari ini hari Isnin 30 hari bulan November 2020 bersamaan dengan 14 Rabiul Akhir 1422 Hijri. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, sidang pendengar sekalian, kita sambung ulang kaji kita pada 23 hari bulan 11 yang lepas, iaitu mengenai bab bersuci. Kita sudah maklum bahawa alat bersuci ada 3. Yang pertama ialah air. Yang kedua ialah debu ataupun tanah yang suci. Dan yang ketiga ialah batu untuk istinja sahaja. Baik, hari ini kita mulakan ulang kaji kita. Minta maaf tuan-tuan puan-puan sekalian, saya tak sebut apa kitab bahan rujukan kita. Saya guna kitab kecil-kecil je tuan-tuan. Nama kitabnya kitab Zadul Muta'allim, ataupun cakap Melayunya Bekalan Pelajar. Dalam kitab ni mengandungi beberapa pelajaran, termasuk tauhid, fiqh, tasawuf dan akhlak. Kalau orang lama-lama diingat, ya, bila sebut Zadul Muta'allim, saya ada ustaz. Saya ada simpan dulu masa ngaji dekat sekolah lejah khas. Dulu ada sekolah lejah khas untuk orang dewasa. Ya, tahun 60-an, tahun 70-an. Ya, dan mungkin salah seorang daripada penyusun kitab ini, salah seorangnya Tuan Haji Asyari daripada Tul Intan. Mungkin tuan-tuan pernah berguru dengan beliau. Ya, di mana masa itu kalau Tul Intan di sekolah agama sebelah Masjid Melayu lama tu. Sekolahnya pun ada lagi sampai sekarang. Baik. Kita mulakan ulang kaji kita dengan alat untuk bersuci yang pertama, iaitu air. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi. Bahagian air. Air itu terbahagi kepada 4 bahagi. Yang pertama, air yang suci lagi menyucikan dan tidak makruh menggunakannya. Ia juga dinamakan dengan nama yang masyhur, iaitu air mutlak. Itu yang pertama. Yang kedua, bahagian air ialah air yang suci lagi menyucikan
tetapi makruh menggunakannya. Apa dia? Iaitu air yang terjemur di panas matahari. Nanti sikit lagi huraiannya sekadar yang saya mampu, insya-Allah. Yang ketiga, air yang suci tidak menyucikan. Apa dia? Iaitu air yang mustakmal dan juga air yang berubah dengan sesuatu yang suci. Dan yang terakhir, yang keempat, bahagian air ialah air mutanajis. Air mutanajis tu ialah air yang jatuh ke dalamnya najis. Baik tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar sekalian, air mutlak, sebenarnya kita masih ingat dalam pembelajaran kita yang dulu-dulu, air mutlak ialah air yang disebut dengan tidak berkait dengan sesuatu, iaitu ada 7 jenis air. Sama ada ia turun daripada langit ataupun ia terbit daripada bumi. Apa dia air-air itu? Yang pertama, air hujan. Yang kedua, air laut. Yang ketiga, air sungai. Yang keempat, air telaga. Yang kelima, air mata air. Yang keenam, air embun. Dan yang ketujuh, air salji. Saya ulang lagi sekali, air mutlak ada 7, iaitu yang pertama, air hujan. Yang kedua, air laut. Yang ketiga, air sungai. Yang keempat, air telaga. Air telaga, air perigi, sama lah. Air kolam, serupa lah. Air parit besar, sama jenis. Ya, kalau masa itu bukan 7, dah jadi berbelah-belah. Ya, Yang keempat tadi air telaga, yang kelima air mata air, yang keenam air embun, dan yang ketujuh air salji. Apabila cukup sukatan atau timbangan air itu 2 kula, maka tidak jadi najis ia oleh sesuatu melainkan manakala jatuh, bila jatuh najis ke dalamnya, ya, melainkan bila berubah warnanya atau rasanya ataupun baunya. Jadi air mutlak ni salah satu air yang boleh digunakan untuk bersuci. Sebab dia kata apa? Air yang suci lagi menyucikan. Air suci maknanya apa? Air itu boleh diminum, boleh buat masak, halal. Ya, halal. Ya, termasuklah air paip. Termasuklah air paip. Tapi kalau air paip tu dicuri air, macam mana? Ya, dicuri air. Air tu suci tak? Air tu tetap suci, cuma perbuatan ni mencuri air tu yang berdosa. Jadi jangan curi air. Jangan kedekut air. Orang sebelah ada masalah, paipnya tak ada air, ya, mungkin bocor di dalam meter ke 2 meter ke jiran sebelah kan, tu umpang wuduk, jangan kedekut, bagilah, kongsi, ya, kongsi air, ya, dapat kita pahala bersedekah, apatah lagi untuk mengambil air semayang kan, untuk mandi hadas, untuk istinja, ya, tidak apa ya, takkan nak pergi masjid, ya, tambah tengah-tengah apa nama ni, COVID ni kan,
Lagipun apa hal kalau dia buang air besar ke buang air kecil, tak ada mandang air di rumah, ya habislah dengan kain dia apa semua kan. Naik kereta pergi masjid, oh masalah. Ya, jadi kita bersyukur kerana negara kita ni moncah dengan air, kaya dengan air. Tapi hati-hati jangan sampai membazir pula, berlebihan guna air. Ya, kita bersyukur kepada Allah Taala, kita gunakanlah air yang mewah, air yang murah di negara kita ini dengan sejimat yang mungkin, tapi tidak sampai kepada peringkat kedekut. Air suci boleh digunakan untuk minum, basuh pakaian dan lain, dan menyucikan. Boleh digunakan untuk mengangkat hadas, untuk berwuduk. Ya. Sebab di sana ada air yang suci, tetapi tidak menyucikan yang lain, tidak boleh digunakan untuk mengangkat hadas. Apabila cukup sukatan atau timbangan air itu 2 kolah. Air 2 kolah tu banyak mana? Kalau kita tengok dalam kitab ni, dalam buku ni disebut timbangan air 2 kolah ialah bersamaan dengan 500 kati Baghdad, 500 kati Iraq. Kalau di Malaysia ni berapa kati? Ya, kalau di Malaysia ni air 2 kolah lebih kurang 317 kati. Disebut dalam kitab ni 317 kati tanah Melayu. Mana kitab ni lama dikarang dah. Ya, negara ni pun belum dinamakan Malaysia lagi. Disebut 317 kati tanah Melayu. Tu convert je lah tuan-tuan yang mahir, convert pada kilo, berapa kilo. Ya, berapa kg. Itulah nak tahu jumlah ataupun banyak mana timbangan air 2 kolah. Ataupun nak mudah lagi, ya, sukatan air 2 kolah itu bersama dengan 13 tin minyak gas. Pula sekarang ni tak ada minyak gas dah Ustaz. Tin minyak gas pun tak pandang. Ya, jadi kira je lah 1 tin minyak gas itu bersamaan dengan 4 galen kan. Jadi 13 kali 4 berapa? Berapa Ustaz Faizal? 13 kali 4. Ya, kira je lah. Ya, 13 kali 4 bersamaan dengan 3 kali 4 12. 52 galen. 52 galen. Jadi pastikan kolah-kolah kita yang ada di rumah tu supaya dia cukup 2 kolah, ya, hendaklah dianggarkan, ya, beratnya sama dengan 317 kati, ataupun tadi sebanyak berapa galen? 52 galen atau 13 tin minyak tanah atau minyak gas. Baik. Apabila air yang cukup 2 kolah ini dia kekal sucinya sekalipun jatuh ke dalamnya najis, tapi dengan syarat tidak berubah warnanya ataupun rasanya ataupun baunya. Contoh air masjid kita tu, air masjid kita bukan 2 kolah, berkolah-kolah. Ya, tapi jangan difaham 2 kolah tu bukan kolahnya tu 2. Ya, kolah 2 tapi kecil-kecil tak cukup dengan 13 tin minyak tanah tadi pun tak cukup juga. Berkolah-kolah lah, besar kan. Kolah masjid kita mana dia kecil besar. Ya, dulu orang buat masjid, ada orang tempah kolah dia. Orang tempah wakaf. Kolah masjid negeri ni saya, ya, nak wakaf. Kolah masjid Panglima Kintan ni saya nak wakaf. Kolah masjid-masjid yang lain, ya.
ada yang sanggup berwakaf kerana nak merebut pahalanya tu digunakan air qolah itu untuk berwuduk. Katalah contoh air qolah masjid, ya, jatuh di dalamnya apa? Biawak. Biawak ni kejar dia orang, masuk rumah orang dia kejar. Kejar, entah macam mana. Masuk dalam qolah besar. Dia tak lepas, dia masuk tak lepas. Ya, besok pagi Tok Siak tengok dalam qolah terkangkang je. Biawak. Macam mana biawak ni? Ya, dah 5,000. Angkat je lah, jual. Jangan, tak boleh. Banyak lagi benda halal nak dijual. Takkan jual biawak, ya. Angkatlah, buang, tanam, ya. Persoalannya apa? Macam mana nak tahu air yang lebih atau air yang cukup 2 qolah atau yang lebih daripada 2 qolah tadi sukatannya najis ke tak? Pergilah balik ke qolah tadi lepas ditanam biawak tadi, tengok ada bau tak bangkai? Tak ada. Warnanya berubah tak? Tak ada. Ya, rasanya mulalu, ya. Kumur-kumur lah, ada bau biawak ke tak? Ya. Tapi lazimnya kalau bau sejam 2 tak adalah. Yang bau ni kalau dah 3 hari, ya, dah 3 hari, memang tak tahan kita baunya pun, ya. Kalau dah gitu halnya, ya, berubah warnanya, ya, ataupun rasanya berubah, ataupun baunya berubah, warnanya berubah, ya, salah terus sifat dia tadi, ya, maka hukum air yang dalam qolah tadi walaupun dia lebih 2 qolah, ya, jadi najis kecuali air tu banyak benar. Sungai Perak. Ya, dulu kan orang merajin mandi sungai kan. Tengah-tengah mandi tu lalulah bangkai ular. Ya, bangkai ular sawa. Ya, bangkit dah sekejap, jangan ditunggu tepi bangkai tu, paksa. Ya, bagilah dia lalu dulu jauh-jauh. Tolaklah dengan buluh ke apa ke. Ya, jadi air yang tinggal tadi, ya, air yang tinggal lepas ular sawa, bangkai sawa tu lalu tadi, suci. Pasal apa? Pasal banyak. Ya, pasal terlalu banyak. Sebaliknya, air yang kurang daripada 2 qolah. 2 qolah banyak mana angguhnya? 1 timba. Ya, 1 timba. Dia jadi najis manakala jatuh najis ke dalamnya sekalipun tidak berubah warnanya atau rasanya atau baunya sekalipun. Dia berbeza dengan yang di atas tadi. Yang di atas tadi, ya, air itu sukatannya 2 qolah atau lebih, ya, jatuh ke dalamnya najis. Najis tu apa dia? Salah satu tadi contoh tadi biawak, ya, biawak mati. Biawak, ya, mati contohnya, ya. Syarat hilang status dia sebagai air mutlak ialah bila berubah salah satu daripada sifatnya, warnanya atau rasanya atau baunya. Jika tidak berubah mana-mana salah satu sifatnya, ya, dia kekal sebagai air mutlak. Soal lalu tak lalu itu cerita lain. Ada orang tak lalu, ya. Tak lalulah. Biawak bagi biawak dalam qolah tu. Itu cerita lain. Ini cerita segi hukum, ya. Ya, jika tidak berubah salah satu sifatnya, warnanya atau rasanya atau baunya tetap suci. Tetapi air yang kurang daripada qolah, ya, jatuh ke dalamnya najis. Contoh, ya, ada pengumuman, ya, semalam ada pengumuman, ya, Jabatan Berkala Air buat pengumuman, tuan-tuan perempuan, ya, makluman besok, ya, besok 1 bulan kan, 1 Disember
2020, ya, bermula jam 8 pagi, ya, bekalan air akan terganggu, terputus di kawasan-kawasan berikut. Kawasan Masjid Negeri, ya, kawasan Ampang, kawasan Sungai Rokam, kawasan Perkara Zaki, ya. Dia akan sebut begitu. Jadi simpanlah air. Jadi mak kita pun simpanlah air dalam baldi. Ya, entah macam mana tak ditutup. Simpan dalam baldi tutup untuk masak air bagi besok sarapan pagi kan. Entah macam mana mak kita lupa nak tutup. Rumah kita pula banyak tikus. Malam tu tanpa pengetahuan mak kita, tanpa pengetahuan kita, malam tu ada tikus berambat dekat siling. Tikus jantan kejar betina, kejap tersilap pula yang betina kejar jantan, melejor dari mati hayo tu, tak macam mana terjatuhlah yang betina dalam air yang tak cukup 2 kali, lalu tiba meraung-raunglah si betina tadi, wahai kekanda, tolonglah Hadinda dah masuk dalam air dengan teriak. Buktikanlah cinta suci kanda, kata sanggup mati bersama. Agak-agak ada ke nak tolong tikus jantan ni? Payahlah kan. Payah, bahaya, tak boleh. Nanti ular tangan aku ni, silat-silat kau paut dengan aku sekali. Jadi akhirnya meranalah tikus betina tadi dalam timba qalu inna lillah. Ya. Jadi mak kita pagi besok bangun-bangun tidur, dah sembahyang apa semua dah kan. Nak masuk dalam air, tengok-tengok inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dah sampai masa nak buat macam mana? Redha je lah. Ya, macam nak buat tu. Ya, macam nak buat. Yang jatuh tu bangkai tikus. Bangkai tikus najis. Sebab apa najis? Sebab tikus ni memang haram dimakan. Kalau disembelih pun tak boleh dimakan. Apa lagi mati beragan. Ya, sekalipun tidak berubah, baunya tak payah cium. Tengok rasa kejap. Okey, tak ada bau tikus. Ya, warnanya pun tak berubah. Hukumnya tetap najis. Carilah air lain. Jangan dijerang juga. Tak ngapa, dia makan tahu. Aku masak pun, serupa aja. Boh gula cukup, boh susu cukup, boh teh cukup, teh tarik. Ya, suami pula cakap, oi lain macam ya, lain macam teh tarik pagi ni. Biasalah bang, memang bakar buat teh tarik. Rupanya air bercampur dengan air bekas bangkai tikus. Apa hukumnya? Hukumnya berdosa kerana menggunakan air yang najis. Ya, untuk buat teh tarik, bancuh susu anak. Allahu Akbar. Ya, rasa sama je ustaz. Jangan jadi bebal. Ya, makan benda minum yang haram jadi bebal. Ya, Allahu Akbar. Baik. Kita sambung terus ulang kaji kita tuan-tuan dan sekalian. Qaid pada air itu ada 2 bahagi. Yang pertama qaid lazim. Qaid lazim tu apa bendanya? Iaitu qaid yang tidak bercerai. Apabila disebutkan air, nescaya disebutkan dia. Ya? Contohnya air apa? Air mawar, air tebu, air kopi, air ketum. Air ketum contoh. Ini tambahan tuan-tuan, dalam kitab ni tak ada. Contoh, ya, air mata. Ya, dan lain-lain seumpamanya. Kenapa dinamakan air ini sebagai qaid lazim? Qaid yang tidak bercerai. Ya, bila disebut air, nescaya disebutkan dia. Air suci. Ya, bila bubuh gula, bubuh pewarna,
Ya, dibancuh jadi apa? Jadi air apa? Air sirap. Ya, air sirap. Ini namanya qaid lazim, tidak bercerai. Maknanya setelah dibancuh air panas ni tadi, ya, air yang suci tadi, dimasukkan gula, dimasukkan pewarna, boleh tak diasingkan semula? Ya, tentulah tak boleh. Macam mana nak ambil balik gula dah cair campur dengan air? Macam mana nak ambil balik pewarna dah sebati dengan air? Tak boleh. Ya, air yang sebegini, ya, dia suci ke tidak? Dia suci. Tapi tidak boleh menyucikan yang lain. Air sirap suci, boleh diminum. Tapi jangan guna untuk wudu. Alamat tengah sujud mengumun semut. Ya, dekat tangan, dekat muka, dekat telinga, dekat kaki, masalah. Ya, dia suci, boleh jamu orang makan, minum, ya, boleh. Ya, air apa-apalah, air tarik, ya, air laici, ya. Tetapi dia sudah tidak boleh diasingkan lagi. Ya, dan dia tidak boleh digunakan untuk menyucikan yang lain. Jangan mandi hadas besar dengan air licikang. Jangan dibuat. Alamat, ya, penuh katil dengan semut. Jadi air ni hukumnya air yang suci pada dirinya saja. Tapi tidak boleh digunakan untuk istinja, ya. Haru kalau basuh air kencing dengan air kopi. Haru, ya. Hitam semua melekit-lekit, ya. Kemudian yang kedua, qaid safaq. Qaid safaq itu apa? Qaid yang bercerai, yang tidak lazim bagi air, seperti air hujan. Ya, air hujan, air sungai, air perigi, ya, air telaga, air mata air embun, air salji. Itu namanya qaid safaq, ya. Air ini air mutlak, ya, yang kita sebut di awal ulang kaji kita tadi, iaitu 7 jenis air. Setakat itu huraian bahagian air pertama, iaitu air mutlak. Yang kedua, air mustakmal. Air mustakmal tu apa dia? Air mustakmal ialah air yang kurang daripada 2 kulah, kemudian telah digunakan bagi mengangkat hadas. Air itu ada stimba, kita cebok sikit-sikit, ya, kita cebok sikit-sikit, stimba, cebok sikit guna cebok untuk berwuduk umpamanya. Kemudian kita tadah air itu. Kita tadah. Ya, tadah. Masa basuh muka tadah. Takunglah air itu kan. Kemudian basuh tangan tadah sampai habis. Basuh kaki apa semua tadah air itu. Boleh ke kita guna air tadi untuk berwuduk semula? Hukumnya tak boleh. Dia sudah jadi mustakmal. Saya ingat lagi masa Tok Guru saya menghuraikan masalah wuduk. Hati-hati berwuduk ketika basuh muka. Ya, ini konalah sikit sementara teringat kan. Hidayah Allah ni, petunjuk Allah ni tak tentu datangnya. Ya, mood kita mengajar ni, mengulang kaji ni, teringat kita sebut. Hati-hati ketika membasuh muka ketika berwuduk. Contoh dia kata, ya, basuh muka kali yang pertama. Ya, basuh kali pertama tu kan, beserta dengan niat wuduk. Tangan ni jangan lepas. Nampak? Kita dah ya kan? Tangan ni jangan lepas. Sapukan terus ke
seluruh muka. Sampai rata muka. Ya, mana muka nanti sampai bab ya, panjang umur insya-Allah. Ya, jangan lepas. Terus rata. Dah rata dah. Ya, dah rata dah. Tu basuhan kedua tu sunat. Basuhan yang ketiga pun jadi sunat. Lepas contohnya ya, tak ada air, lepas tu sapu muka. Lepas. Bukankah air yang dah ada pada muka tu jatuh ke tangan? Jadi air tu sudah jadi air yang mustakmal. Tanpa kita sedari, kita ingat. Boleh je, tak ada masalah. Baru kali yang pertama, rupanya kita dah buat salah. Kerana air yang mula-mula sampai ke muka tadi jatuh ke tapak tangan, kita balas balik. Yang sapu yang pertama tadi tak kata pun. Ya. Jadi sapu yang kedua kita tak berniat dah. Ya, padahal dalam mazhab Syafi'i ketika air sampai ke muka itulah kita sebut dalam hati, saja aku berwuduk kerana Allah Taala. Ini tidak sah wuduknya. Ini sangat bahaya. Ya, sebab itu menjadi syarat sah sesuatu amalan yang nak dikerjakan itu, sama ada amalan itu fardu atau sunat, mestilah difahami betul-betul. Ya, kita ada juga dengar orang komplain, saya ustaz daripada kecil sampai saya pencen tua ni masuk masjid, ya, bila ustaz ngajar tak ada cerita lain, cerita semayang. Ya, jangan cakap macam tu. Ya, di masjid negeri ni insya-Allah tuan-tuan, nak ngaji bab apa? Ya, nak ngaji fiqh, bab semayang, fardu ain, ada ustaz. Ya, nak belajar tauhid, ada. Ya, ni pusat pengajian ilmu tauhid. Sayyidul Fadilah, Sayyidul Fadilah Imam Musa. Ya, akidah. Ya, nak belajar hadis, ya, ada ustaznya. Ya, nak belajar tafsir, ada ustaznya. Penuh. Ya, masjid negeri ni bukannya 30 malam. Ya, rasa-rasanya 6-70 kuliah, ya, sebulan. Ya, berpuluh ribu dia punya biayanya. Ya, bukannya bab semayang saja. Mungkin orang tu kebetulan dia datang semalam aja, ustaz tu tengah ngajar bab fiqh. Ya, mungkin dia fikir macam tu. Tapi kalau kita amat-amati tengok orang berwuduk, ya, kita bimbang. Ya, kita bimbang ada anak-anak kita yang berwuduk ikut-ikut. Ya, jadi padahal syarat sah amalan itu mesti belajar, ya, menuntut dengan berguru. Jadi kalau sampai bila kita kena belajar wuduk ni ustaz? Sampai bila kita kena belajar wuduk ni ustaz? Kita boleh berhenti belajar wuduk ni sehingga kita faham wuduk mana yang sah, wuduk mana yang tak sah. Dia faham wuduk ini sah, wuduk ni tak sah, okeylah. Dia beramal pun sah, ya, dan kefarduan atas dia belajar wuduk dah terlepas. Tapi selagi dia tak faham wuduk yang macam mana yang sah, wuduk yang macam mana tak sah, selagi itu dia wajib belajar. Kalau dia melakukan kesalahan ketika dia berwuduk, dia sedang proses belajar, mudah Allah ampunkan dia. Sama je tuan-tuan, macam orang baca Quran salah kan? Orang baca Quran salah. Ya, dia wajib lagi belajar ilmu tajwid. Ya, sampai bila dia kena belajar tajwid? Sehingga bacaannya betul lah. Orang yang sedang belajar tajwid, dia baca Quran salah, Allah ampunkan dosa dia. Tapi kalau orang yang baca Quran salah, dia tak nak belajar tajwid dah. Ya, macam mana Allah nak ampunkan dosa dia? Dia bukanlah rangka belajar tajwid. Ya, dosa-dosa je lah.
Ya, Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita terhindar daripada beramal nampak zahirnya macam sah tetapi rupa-rupanya di sisi Allah ditolak. Menyesal kita esok di hari akhirat, menyesal kita dalam kubur kita besok. Ya, itu namanya ilmu yang tidak membantu dia untuk beramal dengan cara yang betul. Ilmu ikut-ikut. Ya, baik. Air mustamal tadi apa? Air yang kurang daripada 2 kolah yang telah digunakan bagi mengangkat hadas, seperti ya digunakan untuk wudu, untuk mandi, ya. Asalnya ya mungkin 2 kolah diambil daripada kolah yang cukup air 2 kolah, atau digunakan pipe, ya, getah, ya. Tapi bila dikumpul tak sampai 2 kolah, dia kumpul tu cuma 1 timba atau 2 timba kecil, ya. Mana cukup sampai 13 tim minyak gas, ya. Air ni tetap dinamakan air mustakmal, ya. Mustakmal tu macam mana, Ustaz? Bolehlah nak masak nasi pakai mandi. Tak gamak. Itu cerita lain, cerita tak gamak. Macam tak ada air lain nak masak nasi guna air bekas wuduk. Jangan cakap kalau tempat tu tak ada air. Ya Allah, berdikit-dikit, berjimat-jimat. Ya? Ya, berjimat-jimat. Air untuk wuduk, air untuk mandi, tak ada. Ya? Untuk masak, untuk buat air, ya. Buat apa? Air TO ke tak kira lah, ya. Tetapi jika dihimpunkan air bekas mandi tadi, air bekas wuduk tadi, atau air mustakmal tadi, ya, sehinggalah sampai 2 kolah, dia punya martabat balik kembali menjadi air mutlak. Masya Allah, ya. Ni Allah yang menyusun begitu. Ya, jangan tanya kenapa, pening kepala tu. Ada soal kita, Ustaz, ya. Ustaz cakap tadi air yang mutlak bila sudah digunakan untuk mengangkat hadas, untuk mandi, untuk wuduk, bila dikumpul-kumpul cukup 13 tin minyak gas ataupun 317 kati ataupun sekian kilogram, ikut sukatan semasa, ya, pakai kilogram kan. Kenapa pula statusnya boleh naik balik jadi mutlak? Kenapa? Letih lah nak jawab, ya. Kita sebut hadisnya, kita sebut dalilnya. Kenapa, Ustaz? Alah, ni letih. Soalan yang macam ni, sakit kepala ni, ya. Yang ni ketetapan, ya, ketetapan daripada Allah Ta'ala melalui hadis Nabi-Nya. Cukup, jangan dibahas lagi dah. Kenapa, ya. Boleh bertanya, ya, tetapi janganlah bertanya benda yang tak menambahkan ilmu pengetahuan. Baik. Kita sambung lagi air mustakmal, ya. Air yang berubah, ya. Air yang berubah yang tidak menyucikan ialah air yang berubah dengan sesuatu yang asing, yang suci, yang bercampur dengannya, ya. Air itu asalnya air mutlak, dia berubah dengan sesuatu yang suci, ya. Yang suci itu bukan daripada air itu, ya. Contohnya seperti air gaharu, air cendana, ya, ataupun air Kabu Barus. Kabu Barus itu kan suci, ya. Biasa orang guna air Kabu Barus ni untuk apa? Untuk mandi mayat, di antara air sekali, ya. Kenapa? Apa fadilahnya? Fadilahnya kerana bagi kulit mayat tu kesin, pegang balik. Macam kulit saya ni kan dah kendor, dah tua, kendor. Orang muda macam
Faizal ni okey lah kan, dia muda ya, 20-an 30-an, ketat lagi ya. Macam saya ni tak tertahan dah, makanlah ulam apa pun ya, makanlah tongkat apa pun ya, kacip apa pun tak terkacip dah. Dia tua ni tak boleh tahan lah ya. Jadi bila meninggal ya, sunat disiram, dimandikan dengan air kabu barus yang terakhir itu. Jadi air kabu barus tu air yang berubah ya. Ya, jadi tidak boleh lagi digunakan untuk bersuci ya. Jangan wuduk pakai air kabu barus ya. Tetapi tidak mengapa berubah yang sedikit ya. Dan tidak mengapa jika perubahan itu disebabkan alam semula jadi. Contohnya macam mana? Air kolam. Contohnya air kolam, banyaklah air kolam tu, kemudian jatuh daun-daun atau tumbuh di dalamnya kiambang, air jernih airnya jernih ya. Tapi lama-lama tukar jadi hijau, air hijau, yalah dah sekali dengan kiambang ya, dengan tumbuh-tumbuhan dalam tu ya. Dia kekal jadi air mutlak, pasal susah nak jaga, susah nak pelihara, lagi pun benda tu suci ya. Ataupun sebab tanah ya. Ni kan musim hujan ya. Musim hujan, air dekat kolam, kolam tu pula buat tepi jalan, jalan tu pula bau tabur tanah merah. Nampak? Jadi bila hujan, air tanah merah tu mengalir dalam kolam, berubahlah air jernih tadi jadi air air macam air tanah merah lah. Ayo, macam mana ni? Tak ada masalah ya. Mana nak mengawalnya, mana nak mengepungnya. Air tu diberi jatuh dalam kolam kita, tak upaya ataupun sebab tumbuh-tumbuhan air ya. Tidak mengapa, maknanya air, status air itu tetap air mutlak juga. Baik. Yang ketiga. Yang ketiga betul ya. Yang pertama air mutlak, yang kedua air musta'mal, dan yang ketiga air musyammas. Air yang terjemur di panah matahari. Air yang terjemur di panah matahari pada negeri yang bersengatan panas hawanya. Dalam bekas apa? Dalam bekas zinc contohnya ya. Bukan daripada bekas emas dan perak. Ya, bukan dalam bekas emas dan perak. Ya, hukum emas dan perak jadikan bekas ni ada bab sendiri. Boleh tak? Ya, buat pinggan dua rumah. Kaya raya, kaya sekaya-kayanya ya. Buat sudu pada emas, buat cawan daripada emas ya. Dapur masaknya pun daripada emas. Boleh ke tidak? Nanti kita bincang dalam perbincangan kita. Panjang umur insya-Allah kita jumpa ya. Seterusnya pun emas. Allah tak tahu dengan kayanya ya. Ni cerita air yang terjemur di panah matahari dalam negeri yang bersengatan panas. Tapi dekat Malaysia ni lah, masa saya bincang dengan guru saya, di Malaysia ni bukan negara yang bersengatan panas, tetapi kalau kita tadah air dalam bekas zinc umpamanya ya, ataupun besi ya, yang boleh karat ya, kita letakkan di tengah panas, airnya panas. Mu tak percaya kan? Mu tak percaya airnya panas. Tapi jangan dicubalah. Jangan dicuba betul-betul. Tengah hari bawang pukul 1, pukul 2 tu, kalau saluran paip kita guna besi, ya, besi, jangan getah kurang sikit, besi. Jangan buang air kecil, ya, buka seluar terus buka paip. Boleh mengelucai jangan main. Melecup siawang. Menjerit dia. Hospital silap. Bila hospital dah malu nak cakap. Kenapa Encik? Kenapa Encik? Udah malu nak cakap. Pasal hati-hati. Ya, sebab itu Islam ni tuan-tuan cukup lengkap.
Ya, sungkulkan air yang terjemur di panas matahari sehingga airnya jadi panas. Ya, apa hukum menggunakannya? Hukum menggunakan air yang terjemur di panas matahari dalam bekas yang bukan selain emas dan perak, hukumnya makruh menggunakannya. Makruh menggunakannya pada badan untuk wudu. Wudu kat badan kan, muka termasuk badan, tangan. Jangan. Ya, jangan wudu guna air tu. Jangan mandikan mayat pakai air panas. Ya Allah, orang putih, mayat tu putih. Astagfirullah, sampainya hati, ya, berdosa. Allah dirahmati, apa kira? Jangan berdosa. Ya, mandikan mayat. Hendaklah dimandikan dengan air yang sederhana, panas sangat. Jangan air sebatu mandikan mayat. Menggigil mayat. Ya, tidaklah menggigil macam orang hidup, tapi kecut sekecut-kecutnya. Udah tak ada apa dah, ya. Jangan berdosa. Ya. Makruh menggunakan air yang terjemur itu pada badan. Dan makruh, ya, makan tengah panas-panas tu. Ya. Makan mie kari tengah panas-panas tu. Bunyi-bunyi. Oh ya Allah. Tu makruh, ya. Melecup-lecup lidah, ya. Rosak gigi, ya. Tetapi tidak mengapa digunakan untuk basuh pakaian dan sebagainya, tidak makruh, ya. Juga bila kita sejukkan dia, ya. Asal memang panas, tapi bila kita dah sejukkan dia, jadi sejuklah, tunggulah sejuk, angkat lalu ke tepi kan. Dah sejuk, hilang makruh kita menggunakannya, ya. Jadi tuan-tuan, saya minta maaf yang banyak, rupanya udah terlajak ya. Udah terlajak masa kita ni. Tak sedar. Kita sempat habis, patutnya 4, satu lagi air mutan najis. InsyaAllah tuan-tuan panjang umur. Ya, kita jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Marilah sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan kita terus diberikan kesihatan. Dan yang paling penting tuan-tuan, jaga SOP kita. Dan biasalah kita berdoa mudah-mudahan Allah Ta'ala angkatkan wabak ini daripada negara kita khasnya dan daripada dunia ini umumnya. Wallahu alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dfa' 'annal bala wal waba wal fitan wat ta'un khususan virus al-corona am baladina hadza khassah wa am budana 'ammah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salah silap saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.